Tuan-tuan, ada satu kisah dalam sirah Suhaib Ar-Rumi, yang mana dia ni hamba, lari daripada Rom, dia lari pergi ke Mekah. Dia masuk Islam, dia beriman dengan Nabi, dia nak pergi hijrah. Orang Quraisy tengok dia, orang Quraisy kata, laqad ji'tana su'alukan la malalak, laqad kasura malaka indana, la kasura maluka indana. Kamu datang kat kami ni dalam keadaan kamu tak ada harta, miskin. Harta kamu jadi banyak bila kamu duduk dengan kami. Suhaib tahu orang Quraisy nak ungkit. Suhaib kata, awalam aj'al lakum mali wa tukhalluna sabili. Boleh tak kalau aku bagi semua harta aku yang aku ada kat kamu, tapi dengan syarat kamu luaskan jalan aku nak hijrah. Kamu nak harta aku, ambil semua, no problem, no big deal. Quraisy kata okey. Tuan-tuan, dia bagi semua. Ini pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana kita tak boleh nak tiru, tuan-tuan. Paling tidak kita ambil semangat. Islam yang sampai kat kita ni dengan hijrah ni bukan Islam yang datang dalam keadaan seronok-seronok, suka-suka, tepuk-tepuk tangan. Islam yang sampai kat kita ni Islam yang datang daripada titik peluh dan titisan darah sahabat. Dan dalam peristiwa hijrah ni juga Allah Subhanahu wa taala nak buktikan bahawasanya setiap orang ada peranan dalam nak menegakkan Islam. Tadi saya sebut Asma terlibat mengandung, Aisyah terlibat, Jabir terlibat, Abdullah bin Abi Bakar terlibat, muda lagi, Amir bin Fuhairah, pengembala kambing, terlibat dalam nak menjayakan misi hijrah. Abu Bakar sebagai orang yang rapat dengan Nabi juga terlibat. Maknanya nak menegakkan Islam ni, tuan-tuan, dia bukan hanya golongan ustaz. Dia perlukan kepada sumbangan daripada setiap orang Muslim. Sebab itu saya katakan, orang Islam bila Allah Ta'ala tak letakkan dia di bidang agama, jangan dia rasa rendah diri, jangan dia rasa sedih. Fikir macam mana aku nak berfungsi sebagai seorang Muslim untuk kebaikan umat dalam bidang yang Allah Ta'ala dah letak aku di sini. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala tak jadikan Nabi terus-terus lahir dekat Madinah? Pasal apa kena duduk kat Mekah selama 13 tahun? Pasal apa Nabi kena seksa dulu? Sahabat kena seksa dulu. Muhajirin tinggalkan harta. Ansar terpaksa terima satu orang yang dia tak pernah kenal, bukan keluarga dia. Tuan-tuan, orang Arab dulu begitu bangga dengan kabilah, begitu bangga dengan keluarga, tinggal keluarga, pergi duduk dengan satu orang yang dia tak pernah kenal, hanya kesatuan akidah yang mengikat mereka. Pasal apa Allah Ta'ala tak jadikan Nabi ni hanya semata-mata lahir dekat Madinah, terus buat kerajaan kat Madinah? Kan senang, tak payah pening-pening. Satu soalan. Soalan nombor 2, pasal apa Allah Ta'ala takdirkan Nabi ni susah sangat nak pergi hijrah? Tuan-tuan, hijrah berlaku sebelum daripada Isra' Mi'raj ke selepas? Selepas. Nabi dah pergi Isra' Mi'raj dah, baru Nabi hijrah. Betul? Maknanya masa Nabi pergi hijrah, Nabi dah kenal dengan seekor binatang yang namanya burak. Pasal apa Allah Ta'ala tak hantar burak pindahkan Nabi daripada Mekah pergi Madinah? Pasal apa Nabi tak request, ya Allah, dulu nak sampai langit aku boleh sampai dengan burak, sampai Sidratul Muntaha dengan burak, balik sebelum subuh, laju. Makna kalau Madinah, tuan-tuan, Tuhan kata, Allah Ta'ala Nabi kata, tolonglah bagi burak, setengah minit sampai, bukan jauh kan? Kalau sampai Palestin pun boleh, burak pun tak ada kerja. Ke tuan-tuan tak nak fikir? Allah Ta'ala nak buktikan inilah sunnatullah fid da'wah, inilah ketetapan Allah dalam nak memperjuangkan agama.
Tuan-tuan, Isra' Mi'raj dia bukan untuk umat, dia untuk Nabi. Dia mukjizat. Satu orang kalau dia tidur, tiba-tiba dia kata kat kita, esok pagi dia bangun, dia kata semalam aku pergi Isra' Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, sama macam Nabi. Tuan-tuan, kita kata hang ni gila ni, tolong pergi hospital depan ni, cek. Sebab ini mukjizat, bukan untuk umat, untuk Nabi. Tapi peristiwa hijrah adalah peristiwa, adalah perjuangan nak menegakkan agama, yang mana dia dituntut daripada segenap pelusuk umat. Semua orang kena fikir macam mana nak bagi agama dia membangun. Kalau Nabi dihantar oleh Allah dengan burak, Nabi naik burak, Nabi kata goodbye my friend, see you in Madinah. Kalau Nabi boleh naik burak, nanti orang yang datang kemudian dia kata kita tak payah berjuang untuk agama lah, sebab Nabi tak apalah dia ada burak, kita mana ada burak. Dan yang terakhir saya nak sebut pada malam ini, tuan-tuan, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi hijrah terang-terangan, tapi Rasulullah pergi hijrah sembunyi-sembunyi. Nak ikut iman Umar dengan iman Nabi, mana iman lebih tinggi? Iman Nabi. Pasal apa Umar berani hijrah terang-terangan, Nabi tak berani? Tuan-tuan pernah tanya? Tuan-tuan, bukan kerana Nabi tak berani, tapi Nabi sedar tak semua umat dia macam Umar. Umar dia kuat. Kalau Umar boleh buat, orang lain tak tiru tak apa, sebab orang kata Umar tak apa kuat. Tapi kalau Nabi buat macam Umar, Nabi contoh. Setiap tindakan Nabi keluar hukum. Nabi buat benda ni jadi sunnah. Maka akan ada umat yang tak mampu buat macam Umar, tapi dia buat, maka membahayakan jiwa dia. Maka sebab itu Rasulullah pergi hijrah dalam keadaan sembunyi, bukan kerana Rasulullah tidak beriman dengan janji Allah, tetapi kerana Rasulullah memahami keadaan umat dia. Maka supaya yang lain tak ikut cara Umar, dia ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya minta maaf kerana ambil masa yang lama. Sebab janji pukul 8.30 ni saya terlebih 3 minit. Minta maaf tuan-tuan. Agak halal kan? InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi.